Mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. 亲爱的弟兄姐妹，我们听神的话语之前，一起祷告。 Ya Tuhan, hari ini kami ingin meneduhkan hati kami. 主啊，我们今天要沉思， Kami ingin menenangkan pikiran kami. 要平静我们的思想， Karena kami benar-benar hanya ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 因为我们只是想要聆听你的话语。 Karena itu hari ini kami berdoa meminta kuasa Roh Kudus agar di dalam keterbatasan kami ini, kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu. 求圣灵帮助我们可以理解你的话语， Agar kebenaran-Mu ini dapat menjadi pelita yang dapat memperbaharui dan mengubahkan hidup kami. 你的正义可以更高我们的生命。 Agar di dalam proses itu kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 我们一步又一步是更像你， Sehingga hidup kami dapat memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. 可以荣耀你的名，祝福别人的生活。 Kami siap Tuhan, berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们预备好，我要聆听你的话语。阿门。 Shalom Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di rumah, kiranya sekali lagi, sekalipun kita masih online, tapi kita masih bersyukur bisa beribadah bersama. 主内平安，我们在这里是可以一起聆听神的话语，虽然我们个个都在家里。 Dan sekalipun masih online, kita ataupun saya secara pribadi percaya sekali bahwa ibadah ini pasti akan memberkati kita. 虽然是在网上，但是我相信我们可以祝福。 Mari kita bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. 我们要预备好的心参加这个崇拜。 Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa gereja kita ini tahun ini mencanangkan satu tema besar, yaitu mengenal Allah melalui kitab Mazmur. 我们教会的主题就是要更认识我们的主在诗篇。 Dan minggu ini secara khusus kita akan belajar bersama-sama melihatnya dari Mazmur pasal 11. 这个星期呢，我们要从诗篇11章来学习的。 Karena itu tema minggu ini adalah Tuhan yang melindungiku, dan dasar firman Tuhan dari Mazmur pasal 11 ayat pertama sampai yang ke-7. 所以这个星期的主题就是保佑我的上帝，从这个诗篇11章1到7节。 Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh Vanes dalam bahasa Mandarin. 我要读是从这个诗篇11章1到7节。 投靠耶和华者不畏强暴，大卫的诗交于灵长。我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去。看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中是那心里正直的人。根基若毁坏，义人还能做什么呢？ 耶和华在他的圣殿里，耶和华的宝座在天上，他的慧眼察看世人。耶和华试验义人，唯有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风做他们杯中的份。因为耶和华是公义的，他喜爱公义。 正直人必得见他的面。 Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 好，亲爱的弟兄姐妹们， Nah, kalau kita melihat kehidupan kita, 如果我们看到我们自己的生活， ketika kita berelasi, kita berinteraksi dengan sesama kita, 当我们跟别人沟通联系， ternyata saudara-saudara sekalian kerap kali kita menemukan ada orang-orang yang menyukai kita. 我们会通常遇到了喜欢我们的人， Tapi juga bukan hanya orang-orang yang menyukai kita, ada juga orang-orang yang tidak menyukai kita. 但是我们也会遇到恨恶我们的人。 Nah, orang sekarang bilangnya seperti ini ya. Ada yang like ke kita dan ada yang dislike ke kita. Ada yang lover dan ada haters. 有人是喜欢我们，有人是恨恶我们，有人的是爱我们，有人是厌弃我们。 Nah, saudara-saudara sekalian yang sering berinteraksi dengan media sosial pasti sangat kenal sekali istilah lovers, hater, like dan dislike ini. 所以我们可以看到，在这个社交媒体，有是喜欢，有的是不喜欢。 Saudara-saudara sekalian, kondisi ini tentu kondisi yang wajar. 所以这个情况是很正常的。
Karena perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa ternyata di dunia ini tidak mungkin kita bisa membuat orang semuanya suka pada kita. 因为在这个世界是不可能所有的人都喜欢我们， Pasti akan ada yang namanya orang yang tidak suka, ada yang haters. 肯定是有人是厌恶我们。 Tidak peduli sebaik dan sebenar apa sifat atau perilaku kita. 无论是我们有多么好、多么正确的，但是有些人也不喜欢我们， Akan tetap ada orang yang tidak suka ataupun bahkan membenci kita. 还是有人是厌恶我们。 Jangankan kita manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang masih berdosa ini. 我们是作为一个罪人， Tuhan Yesus saja yang maha benar, tetap aja ada hatersnya, tetap aja ada yang tidak suka. 最好的主，我们的主耶稣，但是有人也是还是恨他。 Dan kita tahu di momen-momen ini, karena ada orang yang membencinya, ada orang yang begitu tidak suka bahkan dibunuh di kayu salib. 我们知道那些以色列人是有些是恨恶我们的神，那时候是神，我们的主耶稣被钉于十字架。 Saudara-saudari sekalian, para orang yang membenci kita ini, para haters ini akan selalu hadir dan muncul di sekitar kita. 恨恶我们的人是不可避免的，他还是在我们周边。 Itu bisa di rumah, itu bisa di tempat kerja, itu bisa di sekolah, itu bisa di media sosial kita. 在家里啊，在学校也是在工作上， Di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan di segala macamnya. 还有在社交媒体也可能会遇到。 Saudara-saudara sekalian, tentu ketika kita bergaul dengan mereka ini mudah bagi kita ketika berelasi dengan orang yang menyukai kita. 当我们有这个沟通、有联系的话，肯定我们喜欢我们的人， Gampang menerima orang yang suka pada kita. 会很容易接受的。 Tapi kalau dengan orang yang tidak menyukai kita, 但是如果跟恨恶我们的人呢， tentu tidak mudah, bukan? 肯定对我们来说是不容易跟他联系。 Mungkin ketika kita berelasi kita bisa sakit hati, 当我们联系的时候，可能我们有伤心， kita bisa banyak makan hati, 我们有这个辛苦的， kita bisa kesal, 我们会觉得很埋怨， bahkan kita juga bisa was-was. 我们也可以很惊奇。 Karena bawaannya orang yang tidak suka pada kita ini cari kesalahan kita, menjatuhkan kita. 因为他这个不断的看到我们的错误，要跌倒我们的。 Tak peduli kita sudah berbuat baik kepada dia, kita sudah berbuat benar, bawaannya orang yang tidak suka aja, benci aja pada kita. 无论是我们做好事啊，但是他还是恨我们，要找我们的错误。 Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu, apa respon kita ketika ada orang yang tidak menyukai kita? 如果是有恨恶的人，那我们是怎么反应呢？ Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata kita harus bergaul, berelasi, berinteraksi dengan orang yang membenci kita? 我们的反应该怎么做呢？ Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang barusan kita baca bisa menolong kita untuk dapat merespon dengan benar ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. 我们刚刚所读的经文是可以看到、可以学习是怎么反应这些恨恶我们的人。 Dan ada dua respon yang dapat kita pelajari minggu ini. 有2个我们可以学习的。 Apa saja? Yang pertama, 第一个， ketika kita berhadapan, ketika berelasi dengan orang yang tidak menyukai kita, 当我们面对恨恶我们的人， mari kita belajar berlindung pada Allah. 我们要开始投靠我们的神。 Berlindung pada Allah ketika ada orang yang tidak menyukai kita. 当有些人是恨恶我们，我们要投靠上帝。 Saudara-saudara sekalian, mungkin kita pernah atau bahkan saat ini sedang bergumul dengan hal ini, bergumul dengan orang yang tidak menyukai kita. 就是恨恶我们是还在挣扎当中。 Padahal kalau dipikir-pikir kita tidak melakukan hal yang aneh, kita tidak melakukan kesalahan pada dia, tapi kok tetap dia yang tidak suka pada kita. 但是在我心里是想呢，我是没有什么错让他这么恨我的。 Sorot matanya tetap benci pada kita. 他的眼神真的很不喜欢我的。 Sehingga mungkin kita berpikir, kok kenapa ya saya ini harus kenal dengan orang seperti dia ini? 然后我就会觉得，为什么我要认识他呢？ Bisa kenal 就是有可能。 dengan orang yang sejahat dia. 就是为什么我会跟他做朋友，很恶人的。 Saya ini nggak tahu apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa, tapi di mata dia, kok rasanya aku dibenci terus. 我没有做什么大事的，但是他还是觉得我很讨厌， Tindakannya, bawaannya nyerang terus. 就是会打击我的行为，
bawaannya pengennya menjatuhkan kita terus. 就会跌倒我的人。 Nah, saudara-saudara sekalian, jika kita mengalami hal itu, 如果这样的发生在我们身上， jangan berkecil hati. 不要灰心， Karena itu bukan pengalaman kita sendiri. 因为这个经历呢，不是我们唯一的一个人经历 Banyak，orang mengalami hal yang serupa. 有许多人也是这样的发生。 Salah satunya adalah Daud. 其中一个就是大卫王， Daud juga mengalami hal yang sama. 大卫也是如同相似的。 Bahkan Daud bukan hanya sekedar dibenci, saudara-saudara sekalian. 他不单单有恨恶大卫， Daud itu benar-benar sangat dibenci. 大卫是真的有人是恨恶他的， Sehingga dia dikejar-kejar untuk dibunuhnya. 他是追他要杀他的。 Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak para penafsir mengatakan bahwa Mazmur 11 yang kita baca ini itu ditulis Daud sebagai refleksi imannya. 他说这个诗篇11章就是大卫的信心放在这里面。 Nah, refleksi iman dari apa? 那这个信心是怎么样呢？ Dari satu peristiwa yang menggoncangkan hidupnya. 从他的一个是摇动他的信心， Yaitu ketika Daud yang tidak berbuat salah, yang hidupnya benar itu harus menjadi buronan yang dikejar-kejar oleh Raja Saul yang begitu sangat membencinya dan ingin membunuhnya. 当他有正确的路来走的，但是那时候有这个扫罗王要追他，要杀他。 Saudara-saudari sekalian, tentu ini situasi yang bukan hanya tidak mudah bagi Daud. 所以这个情况呢，肯定对大卫来说很不容易， Tapi ini situasi yang menakutkan, bahkan membahayakan nyawanya. 就是很恐惧，要致命的。 Saudara-saudari sekalian, bayangkan dikejar-kejar oleh debt collector aja kita sudah deg-degan ketakutan. 我们要收我们债的人，就是追我们的，我们已经很害怕了。 Ini apalagi kalau dikejar-kejar oleh seorang raja yang begitu berkuasa, benci pada kita dan begitu banyak prajuritnya. Coba bisa bayangkan seperti apa takutnya kita. 更何况我们是在这个大卫呢，被这个扫罗王跟他的精兵一起追他，有许多人是要杀他，这有多么可怕！ Bukan hanya gak bisa tidur, kita bisa depresi karenanya. 不单单我们是有失眠呢，但是我们也有这个沮丧。 Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Daud bergumul dengan kondisi yang tidak mudah ini, dikejar-kejar oleh Saul, 当大卫是在这个扫罗王追他的时候， rupanya ada beberapa orang atau teman dekatnya itu memberikan nasihat kepada Daud. 有亲友是给他意见， Nah, nasihatnya itu ada di dalam ayat yang pertama 在这个劝他的时候，就是有在第1节 sampai ayat yang ketiga. 到第3节。 Kita lihat ayat yang pertama dulu ya. 从第1节我们开始看一下， Nah, teman dekatnya ini menasihatkan kepada Daud, Daud, terbanglah ke gunung seperti burung. 然后这个亲友他说：“你当像鸟飞往你的山去吧， Terbanglah ke gunung seperti burung. 你要像鸟飞往你的山去。” Nah, saudara-saudara sekalian, di sini seolah-olah ini sahabatnya atau teman-teman Daud ini bilang seperti ini. 他的亲友呢，在这里表达的，他想说： Daud, hidup kamu ini berbahaya sekali. 大卫，你的生命真的很危险， Pergi cepat-cepat cari pertolongan kemana saja, ke siapa saja, yang penting kamu aman, yang penting kamu selamat. 你要赶快走，因为你的环境已经很糟糕了，你要去哪里的都要安全一点。 Karena seperti dikatakan ayat 2, 因为在第2节说， bahwa orang yang membenci Daud itu begitu licik dan begitu jahat. 因为他的这个最大的人就是很恶的。 Ayat 2 katakan musuh-musuh itu tanpa belas kasihan sudah siap memasang anak panah pada tali busur untuk memanah Daud. 这个仇敌呢，就是很残忍的，就已经预备好的，要弯弓把箭搭在弦上。 Dan memanahnya bukan di tempat terang, berhadap-hadapan, tapi mencari-cari celah di tempat gelap. 这个事呢，不是在很光的地方，但是在黑暗当中。 Jadi saudara-saudara sekalian, Daud seolah-olah seperti mangsa yang empuk, 所以这个大卫呢，就是好像很容易的猎物， yang siap diterkam oleh pemangsa yang ganas. 要预备准备猎物的。 Nah, dan bukan itu saja. 但是不单单这些呢， Ternyata orang yang membenci Daud itu atau Saul dalam hal ini itu melakukan seperti yang dikatakan ayat 3. 但是这个扫罗王不单单这些呢，在第3节所讲的， Orang yang membenci Daud ini menghancurkan dasar-dasar.
这个扫罗王呢，就是要毁坏他的根基。 Di ayat 3 dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? 第3节说，根基若毁坏，义人怎么能做什么呢？ Nah, pertanyaannya, apa maksud kata dasar-dasar di ayat ini? 然后呢，这个根基到底是什么呢？ Nah, dasar-dasar di ayat ini itu berasal dari bahasa Ibrani satah 这个从希伯来语说撒达， yang memiliki beberapa pengertian, saudara-saudara sekalian. 有几个意思在里面。 Pengertian yang pertama, satah adalah fondasi. 第一个就是一个基础， Dalam hal ini fondasi dari tata tertib kehidupan bermasyarakat. 就是在社会方面的基础。 Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat apa sih yang menjadi fondasinya? 那在社会基础呢，到底是什么呢？ Tentu saja keadilan dan kebenaran. 这就是公义。 Karena tanpa keadilan dan kebenaran di sebuah masyarakat pasti kacau. 因为没有公义的话，一个社会呢会很乱， Orang melakukan seenaknya sendiri. 就是会做他想做的事。 Nah, yang kedua, satah juga mengandung pengertian tiang penopang atau pendukung atau support. 第二个呢，就是要支持的章。 Jadi di sini saudara-saudara sekalian, 所以在这里呢， teman-teman Daud itu mengingatkan kepada Daud bahwa Saul ini sudah gelap mata. 大卫的亲友呢已经提醒大卫，这个扫罗王已经很慌了， Dia sudah tidak peduli lagi dengan keadilan, dia sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran. 他已经不理这个什么是公义的， Yang penting rencana jahatnya bisa terwujud. 所以他的这个恶行呢一定要显出来的。 Saul tidak lagi bertindak sebagai raja yang memegang kebenaran dan keadilan. 扫罗王在里面是没有公义的， Saul sudah menjadi tiran, sudah menjadi diktator yang main kuasa, yang menghalalkan segala cara. Yang penting Daud bisa dibunuh. 扫罗呢已经变成了恶人，他想要杀大卫。 Karena itulah saudara-saudara sekalian, 所以我们弟兄姐妹们， nasihat dari teman Daud ini, ayo Daud, sudahlah, apalagi yang dapat kamu lakukan di sini? 所以这个亲友呢就是的意见呢，就是大卫你还能做什么呢？ Kamu sudah tidak punya support lagi di sini, sudah tidak ada lagi pendukung. Orang yang membencimu itu raja yang berkuasa. 没有人再支持你，连这个扫罗王呢是有很权力的，也是恨你的。 Tidak ada lagi yang dapat kamu lakukan di sini. 什么做的你就不可能的， Sudah terbang saja jauh-jauh, cari perlindungan, selamatkan dirimu. 所以你要往这个山去的。 Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， sekalipun mungkin teman-teman Daud ini menasihatkan dengan satu tujuan yang baik, bermaksud baik, 虽然呢这个亲友呢意见的非常好的， agar Daud bisa selamat dari kejaran Saul, 让这个大卫呢可以有命的， dari orang yang membenci dia. 因为这个扫罗很恨他。 Tapi saudara-saudara, ini adalah nasihat orang yang tidak beriman, 但是这个意见呢，就是没有信心的人， yang berpikir seolah-olah tidak ada Tuhan. 就是会想到没有神， Karena itu maka di balik kata-kata yang manis dari teman-temannya itu, 所以在甜蜜的这个话语呢， sebenarnya mereka sedang memberikan solusi yang tidak benar. 在这个背后呢，这个不好的解决问题， Satu solusi atau satu tindakan seperti yang dilakukan oleh Petrus. 这个行为像这个彼得， Mungkin jika Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian ingat satu peristiwa ketika Yesus berkata bahwa bercerita bahwa anak manusia akan ditangkap, disiksa, bangkit dan pada hari ketiga. 当主耶稣讲到这个主耶稣会被这个杀死呢，被钉于十字架， Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata dan mencegah Yesus untuk berpikir seperti itu. 然后这个彼得是哇，这个耶稣为什么这样行呢？ Sekilas saudara-saudara sekalian, Petrus itu seakan-akan baik. 这个彼得在这个情况好像是好的， Tidak mau Yesus mengalami hal-hal yang sebegitu mengerikan. 不想耶稣遇到了很艰难的事， Tapi sesungguhnya di balik itu adalah pekerjaan iblis. 但是在背后呢，就是魔鬼的 Karena, 行作。 karena itu Tuhan Yesus balik menegur dengan begitu keras kepada Petrus. 所以主耶稣反对这个彼得的想法， Menyala iblis, 你要离开魔鬼， engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. 你是绊我的脚，你的想法呢是从魔鬼来的。 Nah, saudara-saudari sekalian,
亲爱的弟兄姐妹， memang pada umumnya 肯定是人普通的想法呢。 reaksi alamiah, reaksi natural orang-orang yang mengalami satu kondisi seperti Daud ini dikejar-kejar oleh orang yang membencinya. 所以我们的反应，当这个大卫被追的时候， Umumnya orang pasti akan melarikan diri seperti yang diusulkan atau dinasihatkan oleh teman-teman Daud ini. 正常来说，我们会逃避，我们会离开这个地方。 Namun luar biasanya saudara-saudara kalian, 但是最好的呢， sikap Daud berbeda. 大卫的态度很不同。 Alih-alih Daud itu pergi ke tempat orang-orang yang bisa menolong dia, 大卫是没有去这个地方， pergi ke tempat orang-orang yang bisa menyembunyikan dia, 可以多藏在它里面， pergi ke tempat-tempat yang bisa melindungi dia. 去可以保护他的人。 Daud justru berkata seperti ini, 但是大卫反而要说， pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku seperti itu? 我是投靠耶和华，你怎么对我说这样呢？ Saudara-saudara sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹， teman-temannya menyarankan, pergilah cari bantuan kepada orang-orang yang bisa kamu andalkan. 他的亲友要找可以帮助你的人。 Daud katakan, 但是大卫这样说， bagaimana mungkin kamu bisa berkata seperti itu kepadaku? 你们怎么可能对我这 Orang 样 yang 说 percaya 呢？ kepada Tuhan. 我作为一个相信的人， Aku berlindung kepada Tuhan. 我是信主，我要投靠他。 Jadi saudara-saudara, perkataan ini adalah perkataan atau ungkapan dari iman kepercayaan Daud kepada Tuhan. 所以这个话语呢，是对大卫来说是他的信主的一个表达。 Daud percaya sekali bahwa hanya Tuhanlah perlindungan yang sejati. 大卫很相信呢，就是主耶和华是可以保佑他， Tuhanlah tempat perlindungan yang paling teraman bagi dia. 因为这个耶和华是最安全的地方。 Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita juga melihat kepada kehidupan kita, 如果我们看到我们自己的生活， kita juga sering mengalami satu kondisi di titik-titik seperti Daud. 我们也通常遇到这些困难， Sekalipun mungkin tidak se ekstrim Daud ya. 可能也没有像大卫这么迅猛， Kita tidak sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. 我们没有被追赶的， Tapi mungkin kerap kali kita dibenci orang. 但是我们可能会被人家恨 Kita 的， tidak disukai orang. 不喜爱我们的， Kita dicari-cari kesalahan untuk dijatuhkan. 要找我们的错误。 Kita mungkin berada di bawah ancaman. 我们可能有在这个紧急当 Kita 中， dimusuhin. 我们也会有仇敌 Kita 的， dijauhi. 我们要离弃我们， Bahkan jelas-jelas diserang. 所以证明要打击我们。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kemana kita akan pergi? 我们要往哪里去呢？ Siapa yang akan kita tuju? 我们要往哪里去？ Kemana kita akan lari? 我们要找谁呢？ Kemana kita akan berlindung? 我们要找投靠呢？ Ada banyak orang yang berlari mencari perlindungan kepada orang-orang yang mungkin punya kuasa. 有许多人是可能找到有权利的人来保护他， Kepada orang yang punya jabatan. 是有地位的， Kepada orang yang punya koneksi. 有很好的关系， Ada juga mungkin orang yang memilih untuk lari kepada orang yang memiliki banyak uang. 也是有钱的人保护他， Melarikan diri kepada alkohol atau kepada obat-obatan terlarang. 也会逃避这是恶毒的， Bahkan mungkin ada yang mencari alternatif lewat kuasa-kuasa gelap. 有可能是找这个魔鬼来帮助他， Dan tempat-tempat pelarian lainnya yang dia anggap dapat melindunginya. 这些地方可以帮助他。 Yang begini ini banyak dilakukan oleh orang-orang dunia. 这在世人呢，许多都是这样做的。 Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan seperti Daud, 但是我们有信仰信主的， kita harus berbeda. 我们要有区别的。 Sekalipun ada orang yang membenci kita, 虽然有人是恨我们， mencari-cari kesalahan kita, membidik kita dengan panah kemarahannya. 找错我们，要是我们， Mari datang kepada Tuhan, katakan dengan penuh iman, kepada Tuhanlah aku berlindung. 我们要一起来我们的主，要说我要靠你。 Saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， iman kepercayaan Daud ini seharusnya juga ada pada hati kita. 大卫的信心一定要在我们心一样。 Kita seharusnya menjadi orang-orang yang berlindung pada Tuhan ketika ada orang-orang yang membenci kita. 我们要抖靠我们的耶和华， Karena seperti kata Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. 经上就是说，如果是靠血肉的，就是有恶的。 Sekuat-kuatnya manusia, perlindungan macam apa yang dapat dilakukan manusia untuk melindungi kita?
他有多么坚强呢？他能保护我们吗？ Manusia bisa melindungi, tapi terbatas. 人是可以保护，但是有限制的， Berbeda dengan Tuhan. 就是跟神不 Dia 同。 maha berkuasa, dia maha berdaulat, dan dia maha yang lainnya untuk bisa melindungi kita. 他是有权利的，无所不能的，他什么都可以做的， Karena itulah perlindungannya pasti, 所以他的保佑很正确的， teguh dan kokoh. 很坚固的。 Oleh karena itulah mari saudara-saudara sekalian kita mencari Tuhan. Kita berlindung di bawah naungan 所以我们 sayapnya. 要找到，要投靠神的膀臂， Karena Alkitab juga berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 就是要有祝福他们。 Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, 如果我们投靠我们的神， saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan hanya akan melindungi kita, 神就没有虽然保佑我们， tapi Tuhan juga akan meluputkan kita. 但是他也会把我们的命更救了， Tidak akan hanya meluputkan kita, 不单单离弃我们， tapi Tuhan juga akan bertindak bagi kita. 但是他也会为我们做行为。 Sehingga ketika kita melihat dari seluruh proses yang kita jalani, ketika kita melihat akhirnya, 当我们看到的这个结尾， sekalipun begitu banyak orang mungkin mencari-cari kesalahan kita, mencari-cari usaha untuk menjatuhkan kita, 虽然有很多人是找我们的错误跌倒我们的， kita akan mengecap, kita akan melihat betapa baiknya Tuhan dan betapa kuatnya Tuhan melindungi kita. 但是我们会享受神的公义、神的好意。 Nah, saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， jadi ketika ada orang yang membenci kita, 当别人恨我们， kemana kita akan lari? 那我们往哪里走呢？ Apakah kita akan lari ke manusia-manusia? 我们要找我们的人吗？ Ke perlindungan-perlindungan manusia? 找到世人的保护吗？ Ataukah akan lari ke gunung-gunungnya Tuhan? 或者是往我们的神的山？ Mari kita belajar seperti Daud. 我们要学习大卫王， Mari berlindung kepada Tuhan. 他是投靠耶和华。 Kenapa demikian? 为什么是这样呢？ Karena Allah kita adalah Allah yang menguji dengan adil setiap tindakan manusia. 因为我们的耶和华呢是公义的试验义人和恶人。 Sekali lagi, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan seperti Daud? 为什么我们要在上帝的保佑呢？ Karena Allahnya Daud, Allahnya kita 因为大卫的神也是我们的神， adalah Allah yang menguji dengan adil setiap tindakan-tindakan manusia. 就是要凭公义试验我们每一件事。 Karena itu seperti poin kedua, inilah respon kita yang kedua. 所以在这个第二主题就是相信， Ketika kita ada yang membenci, 当有人恨我们， mari kita belajar berlindung pada Tuhan. 我们要学习要投靠他， Itu yang pertama. 这是第一个。 Tapi yang kedua, 第二个呢， mari percayalah bahwa Allah kita Allah yang bertindak dengan adil. 我们要相信我们的上帝必定实行公义的作为。 Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Daud menghadapi orang yang begitu membencinya, 当大卫是面对恨他的人， Daud tidak mengikuti saran teman-temannya yang menyuruhnya untuk pergi lari mencari pertolongan kepada manusia. 大卫没有听他的朋友的意见， Daud pergi berlindung kepada Tuhan sebagai bentuk dari iman kepercayaannya. 大卫投靠耶和华是一个他的信心的表达。 Ada beberapa alasan kenapa Daud melakukan itu. 有许多理论是为什么他这样做？ Kenapa Daud percaya bahwa Allah lah tempat perlindungannya? 这个理由，因为上帝是他的避难所。 Karena bagi Daud, 因为对大卫来说， Tuhan itu tidak tinggal diam dan tutup mata, saudara-saudara sekalian. 对他来说，神是活着，是没有闭他的眼睛。 Sekali lagi, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu tidak tutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi kepada kita. 上帝就是不单单安安静静的，但是他为我们做行为的。 Ayat 4 katakan, 在第4节说， Tuhan itu ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan itu ada di tahtanya di sorga, di mana matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. 耶和华在他圣殿里，耶和华的宝座在天上，他是察看世人。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， bumi bisa bergoncang, 世界可以摇动， pemerintahan bisa bergonta-ganti, 我们的政府换来换去， dan orang-orang yang membenci kita bisa datang dan pergi. 恨恶我们的人可以来可以去。 Tapi firman Tuhan katakan Allah tetap
ada di surga. 但是神的话语呢，还是在圣殿里， Dan kedaulatannya tidak akan berkurang. 他的权力是并不缺点， Kekuasaannya tidak terganggu karena kondisi kehidupan kita di dunia ini. 他的权柄就没有打扰他。 Entah oleh pergumulan kita, entah oleh pandemi seperti sekarang ini, 在征战当中，在疫情当中， atau hanya oleh orang yang membenci kita. 只是恨我们的人。 Saudara-saudara sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐 di 妹， dalam tahtanya, 在他的宝座里， Tuhan itu hadir dan melindungi setiap orang yang benar. 我们的神是保佑我们。 Dan ingat, matanya, sorot matanya selalu memperhatikan setiap perbuatan manusia. 我们的神的慧眼呢，是每一个的行为，他都查看。 Saudara-saudara sekalian, inilah dasar kenapa Daud berani menghadapi orang-orang yang membenci dia. 这就是为什么他勇敢的面对恨他的人。 Betul, yang membenci dia itu raja yang berkuasa. 对，这个扫罗王是有权力的王， Tapi 面 di 对， dalam keimanannya, 但是在信仰当中， Daud berkata, 大卫这样说： Aku punya Tuhan yang lebih besar yang sedang duduk di atas tatanya. 我有耶和华是坐在宝座上， Dia lebih besar dari apapun, 他是比其他的没 lebih 有少， berdaulat dari siapapun. 更有权力的。 Karena itu aku akan berani menghadapinya karena aku berlindung kepada Tuhan yang besar seperti ini. 所以我可以勇敢的面对这个扫罗王，因为我是投靠耶和华。 Dan memang saudara-saudara sekalian, 那是很正确的。 kalau kita mempelajari kehidupan Daud, Tuhan yang melindungi itu begitu nyata di dalam kehidupan Daud. 如果我们看到这个大卫王的生命当中呢，是神是保佑他。 Ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak kejadian, Tuhan menunjukkan perlindungannya kepada Daud. 有许多是耶和华是表达他在保佑大卫。 Misalkan ketika dia masih menjadi seorang gembala di Bethlehem, dia bisa menghadapi serangan-serangan singa yang akan menerkam domba-dombanya. 比如说他在做牧人的时候，他可以打击这个狼。 Dia bukan hanya terluput dari singa yang lapar itu, tapi dia bisa menyelamatkan domba-dombanya. 他可以不单单避开这个猎，但是他也可以找到他的这个羊。 Atau pada peristiwa yang sangat terkenal itu ketika dia harus menghadapi Goliat yang begitu besar. 或者是在面对这个歌利亚这么大的， Namun kita tahu dengan bersama Tuhan, Daud mengalahkan Goliat. 同他的上帝的，他是打败歌利亚。 Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat 大卫是可以打败歌利亚， karena ada Tuhan yang besar yang melindungi Daud. 因为有伟大的神在跟他一起的。 Saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， Tuhan kita tahu mana yang harus dilindungi dan mana yang harus dimurkai. 我们的神是知道哪个是要保佑，哪个是要猎他。 Di sorga sana Tuhan tahu mana yang harus dibela dan mana yang harus dihukum. 他知道站在哪里的。 Di atas tatanya Tuhan tidak akan tinggal diam ketika orang benar diperlakukan tidak adil. 在宝座上呢，如果有人是被他这样呢，他不会真正静静的， Karena Tuhan duduk di atas tatanya memperhatikan setiap tindakan manusia. 因为他坐在这个宝座上，但是他很查看、很细节的看到我们的行为 Firman。Tuhan katakan matanya mengamat-amati dengan penuh keadilan. 神的话语说，他是用这个公义呢，看到我们、查看我们世人 Untuk setiap detail perbuatan manusia. 每一个我们的行为，他就查看。 Karena itu Tuhan tahu siapa yang berbuat benar dan siapa yang berbuat tidak benar. 所以上帝知道是哪个是义的，哪个是不义的。 Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebenaran ini bagi kita seharusnya menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan. 所以这个正道呢，是要安慰我们。 Karena sekalipun ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak menyukai kita, kita ada haters. 虽然有人恨恶我们呢，但是我们有神 Di tahtanya di sorga sana, 坐在宝座上， Allah tidak meninggalkan umat-umatnya. 我们的神没有离弃我们， Allah tidak tidur, 神没有睡觉， matanya melihat penderitaan kita. 他的眼睛看到我们的挣扎， Mata Tuhan dengan teliti memperhatikan saat kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang membenci kita. 上帝的慧眼呢是很仔细查看我们的行为，当这个恶人打击我们， Dan di dalam keadilannya ia akan menguji setiap perbuatan itu. 在公义里面他会赞美， Mana yang benar,
mana yang tidak benar. 哪个是错，那个是不错。 Mana orang yang melakukan ketidakadilan dan mana orang yang tidak melakukan ketidakadilan. 哪个是有益的和不义的？ Mana yang harus diberi berkat dan mana yang harus mendapatkan hukuman. 哪个是要祝福呢？哪个要惩罚？ Saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， di hadapan Tuhan 在神的面前， tidak ada satu pun yang tersamar. 没有一个是一样， Tidak ada satu pun yang tersembunyi. 没有一个是可以躲避的。 Semua tindakan, mulai dari perbuatan bahkan dari motivasinya, jelas di mata Tuhan. 所以上帝呢，可以看到他的行为，他的心里怎么想。 Setiap orang akan mendapatkan upahnya berdasarkan tindakan perbuatannya. 各个人呢，会赏赐他所做的事。 Kalau kita tidak melihat orang-orang yang tidak benar itu, yang jahat itu mendapatkan hukuman di dunia ini. 如果我们看到这个判断不义的人， Tapi pasti pada satu saat, 但是有一天 tidak terjadi hari ini, 没有现在发生 di，mana kita sering melihat seakan-akan orang tidak benar ini, orang-orang fasik ini mendapatkan keuntungan, mendapatkan banyak hal. 这个恶人呢，有很多的他的这个公义的， Mereka menindas, mereka menganiaya, 他是侵犯人家的， mereka membakar gereja, 他是烧这个教会， mereka berlaku tidak adil kepada kita. 他是对我们来是不义的， Tidak hari ini, 不是今天， tapi ada hukuman kekal yang menanti di sana. 但是有永恒的判断。 Percayalah, 我们要相信， nanti kita akan melihat pada saatnya, pada waktunya, Tuhan akan membalaskan mereka sesuai dengan perbuatan. 我们要看到上帝呢会报应他。 Seperti dikatakan di ayat 6. 所以在第6节这样说， Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. 他是用这个烈火呢，热风在他的份。 Nah, saudara-saudara sekalian, jelas ayat ini berbicara tentang hukuman bagi orang-orang yang tidak benar itu. 这个很明确，对这个恶人惩罚。 Bagi orang-orang yang semena-mena menghancurkan kebenaran dan bertindak tidak adil di dalam kebenciannya. 会害这个公义的， Sementara lalu apa bagi orang yang benar? 然后义人呢做什么呢？ Firman Tuhan katakan mereka akan mendapatkan berkat terbesar. 这个义人呢有得到最好的祝福， Mereka akan mendapatkan wajah Allah yang diperhadapkan kepadanya. 他们会见面上帝的面， Dan bukan hanya wajah Tuhan saja yang diperhadapkan kepadanya. 不单单上帝的面， Tapi kita diperkenan untuk memandang wajahnya. 但是我们可以配的看到我们的神。 Seperti dikatakan di ayat yang ke-7. 从第7节这样说， Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Ingat. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. 因为耶和华是公义的，他喜爱公义，正直人必得见他的面。 Nah, saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， inilah dasar kenapa Daud datang berlindung kepada Tuhan. 这只是这个根基，为什么他都靠我们 Karena 的神？ Daud tahu siapa Tuhan yang dipercayainya. 因为大卫知道神是谁的， Bagi Daud, Tuhan adalah gunung perlindungannya yang kokoh dan teguh. 神是一个坚固的磐石， Tuhan yang maha adil yang tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang dilakukan orang jahat. 神是公义的，所以他不会这样做的恶人。 Tuhan yang akan bersegera menolong orang-orang yang berkenan kepadanya. 神会伸手，赶快伸手帮助我们。 Jadi saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， ketika di dalam hidup kita, di dalam pergaulan kita, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita. 当我们面对讨厌我们的人， Berjumpa dengan orang-orang yang menjatuhkan kita. 遇到要跌倒我们的人， Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. 但是神的话语不要忧虑， Ingat saudara-saudara sekalian, 你要记得， Tuhan tahu mana yang benar dan mana yang berbuat jahat. 神知道哪个是义跟不义， Tuhan tahu mana yang harus dibela dan mana yang harus dihukum. 神知道哪个是要站在他面 Tuhan 前， tahu mana yang harus dilindungi dan mana yang harus dimurkai. 要保佑还是愤怒的。 Tuhan tidak akan tinggal diam ketika orang benar diperlakukan tidak adil. 主耶稣不会再平静的坐在那里，但是要做行为的。 Karena itu ketika kita menghadapi orang yang benci pada kita, 所以当我们面对有恨我们的人， apa respon kita? 那我们怎么反应呢？ Apa yang harus kita lakukan? 那我们要做什么呢？ Firman Tuhan katakan,
神的话语这样说。 Mari kita bersandar berlindung pada fondasi sejati hidup kita. 我们要投靠我们的耶和华， Mari datang, mari lari kepada fondasi sejati hidup kita. 我们要来到我们要真正的根基， Yaitu kembali ke inti dari hal-hal yang kita percayai. 这就是我们所相信的神， Yaitu kepada Tuhan yang duduk di tatanya. 就是在耶和华坐在宝座上， Tuhan yang maha adil. 耶和华是公义的， Tuhan yang maha mengendalikan seluruh alam semesta ini. 耶和华是在有权力的， Dan Tuhan yang maha adil yang akan menguji setiap perbuatan manusia. 因为他是用这个公义呢来查看我们的， Yang akan membela orang yang benar dan yang menghukum orang yang bertindak tidak benar. 站在的义人和面对的这个不义的人。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以我们 kita datang kepada Tuhan. 我们要来到神的面前， Tuhan yang matanya mengamat-ngamati dengan penuh keadilan. 神是用他的慧眼查看 Yang 公义， memberkati orang yang benar dan menghukum orang yang tidak benar. 祝福义人而惩罚这个不义的人。 Bahkan mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. 因为我们要向主耶稣基督学习的， Dia bukan hanya dibenci, 他不单单被恨的， dia benar-benar dibenci. 他真的被人家 Bahkan 恨， bukan hanya benar-benar dibenci, 只是不单单被恨的， dia benar-benar dibunuh. 他真正被杀的， Dan bukan hanya sekedar dibunuh, 但不单单被杀， tapi dia dibunuh dengan tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. 非常的残忍杀他。 Dia orang yang benar, 他其实义人， tapi dia mati tergantung 但是 layaknya penjahat di kayu salib. 就像恶人被钉于十字架。 Tapi apa respon yang Yesus tunjukkan ketika dia mengalami, mendapati hal-hal seperti itu di dalam hidupnya? 当主耶稣遇到这个困难呢，他是怎么反应呢？ Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. 主耶稣说要怜悯他人。 Apa respon Yesus ketika Yesus menghadapi orang-orang yang begitu jahat, yang begitu membenci dia? 当主耶稣面对这个恶人， Bapa ampunilah mereka. 阿爸父，你要怜悯他们。 Karena itu saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， marilah merespon orang-orang yang membenci kita dengan tindakan yang benar seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita. 所以他有正确的行为，我们也要这样的反应。 Mari berdoalah bagi mereka. 我们一起为他们祷告， Mari ampunilah mereka. 要饶恕他们， Kasihilah mereka dengan kasih Tuhan. 用上帝的爱来爱他们。 Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang jahat? 当我们是面对这个恶人，怎么 Orang yang 做呢？ membenci kita. 恨我们的人， Pandanglah wajah Yesus. 你们要仰望主 Maka 耶稣， kita akan menemukan tindakan-tindakan yang penuh kasih bagi mereka. 我们会看到有充满的爱的行为。 Kita akan berdoa bagi mereka. 我们要为他们祷告， Kita akan mengampuni mereka. 我们要饶恕他 Dan 们， kita akan mengasihi mereka. 也要爱他们。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tutup firman Tuhan ini dengan membaca dari Roma 12 ayat 19 sampai 21. 亲爱的弟兄姐妹，我是结束之后，我要从罗马书12章19到27节。 Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 我从罗马书12章19到21节，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“伸冤在我，我必报应。”所以你们的仇敌若饿，就给他吃；若渴，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火对在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。 Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. 愿我们的上帝祝福大家。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita
tutup firman Tuhan ini dengan doa kepada Tuhan. 我们一起来祷告。 Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, 主啊，我们在日常生活中， kerap kali kami harus menghadapi atau bergumul dengan orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, bahkan membenci kita. 我们通常遇到恨我们的人， Tapi hari ini kami mau belajar dari Daud, 但是我们像今天所学习的， bahkan belajar dari Engkau sendiri ya Tuhan, 从大卫从你自己身上 yang memiliki respon yang benar terhadap orang-orang yang membenci kita. 有正确的反应来面对这个恶人。 Ajar kami Tuhan untuk terus berlindung kepada Engkau, 求你教导我们在你的保佑， karena Engkau adalah gunung batu perlindungan yang sudah terbukti. 因为你是我们的磐石。 Tolong kami Tuhan untuk belajar seperti Engkau yang mau mengampuni dan mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kami. 求你是让我们可以怜悯不喜爱我们的人。 Tolong ya Bapa, biarlah respon-respon itu menjadi ada di dalam hidup kami. 求你是让这个反应活在我们生命， Agar di dalam hidup kami ada begitu banyak anugerah yang melimpah. 让我们的生命更多你的恩典， Karena kami percaya di dalam hidup yang penuh anugerah, 因为我们相信在你的恩典里， hidup kami menjadi berbeda. 我们的生命不同的， Dan karena kami berbeda, karena itu maka kami bisa mewarnai dunia ini. 因为我们是不同的，可以传染、感染我们世界， Dan kami bisa berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kami. 我们可以是有影响， Bahkan mungkin bagi orang-orang yang tidak menyukai kami. 甚至恨我们的人， Membawa mereka semakin tertarik kepada Engkau. 他们来到你的面前， Berkati kami ya Bapa. 我们祝福， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。